Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi Sains Tingkatan 3 KSSM Bab 6 iaitu Elektrik dan Kemagnetan. Hari ini kita teruskan dengan subtopik yang kedua iaitu 6.2 Transformer. Dalam topik 6.2 ini ada 3 hasil pembelajaran. Yang pertama, menjalankan eksperimen membina transformer injak naik dan injak turun. Yang ni kita akan terangkan sedikit eksperimen dan awak boleh buat eksperimen ni di sekolah nanti di makmal. Yang kedua, berkomunikasi tentang transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Kita akan berbincang berkenaan dengan penggunaan transformer yang terdapat dalam peralatan elektrik di rumah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus. Yang ni ada perkiraan ataupun calculation sikit. Okey, kita pergi dulu kepada apa itu transformer. Transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang alik. So, apa itu transformer? Dia adalah alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, arus ulang alik Jadi antara soalan yang kerap ditanya, kenapa arus terus tak digunakan dalam transformer? Seperti yang kita belajar sebelum ni, arus terus voltannya ialah tetap, dia tidak boleh berubah. Jadi transformer ni mesti guna arus ulang alik kerana voltanya dapat diubah sebab dia berubah-ubah. So, transformer ni terdiri daripada dua perkara. Yang pertama, satu teras besi lembut berlamina, dan yang kedua, dua gegelung dawai bertebat iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder seperti dalam gambar rajah ini. So, yang pertama sekali ada teras besi lembut berlamina, okey, di tengahnya, dan di sebelah kirinya gegelung primer dan di sebelah kanannya gegelung sekunder. So, macam mana kita nak tahu dalam transformer ni di mana gegelung primer dan di mana gegelung sekunder? Kita kena tengok bekalan arus ulang alik datang dari arah mana. Okey, bekalan arus ulang alik ni kalau berada di sebelah kiri, maknanya gegelung di sebelah kiri tu ialah gegelung primer. Manakala sebaliknya di sebelah kanan menjadi gegelung sekunder. Ada sesetengah soalan untuk mengelirukan kita, dia letak bekalan arus ulang alik ni di sebelah kanan. Jadi kalau arus ulang alik di sebelah kanan, jadi gegelung di sebelah kanan itulah menjadi gegelung primer. Okey, so kita kena tengok bekalan arus ulang alik. So, kalau macam ni, bekalan arus ulang alik di sebelah kiri, maknanya gegelung primer di sebelah sini dan di sana gegelung sekunder. Okey. So, dalam transformer ni menggunakan teras besi lembut berlamina. Kenapa dia guna teras besi lembut berlamina? So, arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dikenali sebagai arus pusar. So, arus pusar ini yang wujud dalam transformer mengurangkan kecekapan transformer. Okey, so bila teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. So, bila kecekapan transformer ni terjejas disebabkan oleh arus pusar, jadi inilah fungsi teras besi berlamina. Okey, fungsinya untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. So, teras besi berlamina ni terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seli seperti dalam gambar rajah di sebelah kiri ni. Okey, dia selang-seli So, ada depannya besi lembut, belakangnya penebat. Lepas tu besi lembut balik, penebat balik. Okey, next kita pergi kepada jenis transformer. So, transformer terdiri daripada dua. Yang pertama, transformer injak naik. Yang kedua, transformer injak turun. So, apa beza kedua-dua transformer ini? Kita tengok kepada gegelung yang terdapat di transformer. Okey, so dalam transformer ada gegelung primer dan ada gegelung sekunder. Kita tengok dia punya bilangan lilitan. Okey, so ni simbol bagi transformer injak naik. So, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan gegelung pada sekunder. Okey, so kalau transformer injak naik ni, bilangan lilitan di primer kurang berbanding lilitan di gegelung sekunder. Okey, untuk transformer injak turun pula, ni ialah simbolnya. So, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak berbanding lilitan pada gegelung sekunder. Okey, itu adalah cara kita nak kenal pasti jenis transformer. Okey, senang saja. Yang kedua, dari segi voltan output. Okey,
So untuk injak naik, apabila gegelung sekunder tu lagi besar berbanding gegelung primer, dia akan menghasilkan voltan output yang lebih besar. Okey. So transformer injak naik ni, voltan primer yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Untuk transformer injak turun pula, voltan primer yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Okey, apa-apa hal pun tengok bilangan lilitan. Okey, kalau nak lagi senang nak ingat, katakan ni gambar rajah untuk transformer, tengok bilangan lilitan. Okey, yang sebelah kiri sikit, yang sebelah kanan banyak. So dia menunjukkan angka menaik. So jadi transformer ni ialah transformer injak naik. Okey, yang kedua pula macam ni, di sebelah kiri banyak lilitan dan di sebelah kanan kurang lilitan. Dia menunjukkan penurunan bilangan lilitan. Jadi namanya transformer injak turun. Okey, tu cara mudah nak ingatlah. So kita pergi kepada eksperimen yang bertujuan membina dan mengkaji fungsi transformer, ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okey, penyataan masalah kita, apakah fungsi transformer injak naik dan apakah fungsi transformer injak turun. So, hipotesis yang kita uji, dalam transformer injak naik, voltan sekunder adalah lebih tinggi daripada voltan primer. Yang kedua, dalam transformer injak turun, voltan sekunder adalah lebih rendah daripada voltan primer. Okey, kita nak uji hipotesis tersebut. So, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bilangan lilitan gegelung sekunder. Kita adjust dia punya bilangan lilitan gegelung sekunder. Bergerak balas ialah kecerahan mentol yang mewakili voltan sekunder. Yang dimalarkan ialah bilangan lilitan gegelung primer. Okey, kita malarkan lilitan gegelung primer. Okey, bahan wayar penyambung, dawai kupron bertebat dan mentol, radas bekalan kuasa, arus ulang-alik dan teras besi lembut berlamina yang berbentuk C. So, prosedurnya, bahan dan radas sediakan seperti rajah di bawah macam ni. So, bekalan arus ulang-alik disambungkan kepada mentol P yang mewakili voltan primer dan disambung kepada transformer teras besi lembut. Yang pertamanya bilangan primernya, gegelung primer 30 lilitan, selepas itu gegelung sekunder 15 lilitan dan bersambung dengan mentol S, okey, mewakili voltan output. Okey, so apa pemerhatiannya? Okey, ni ialah table ataupun jadual pemerhatian. Okey, so bilangan lilitan gegelung primer yang pertama dan yang kedua sama sebab kita malarkan dia 30. Yang sekunder sahaja kita ubah. Okey, yang pertama kita letak 15, yang kedua kita letak 60 bilangan lilitan. Okey, so dari segi bilangan lilitan kita boleh tahu jenis transformer yang kita uji. Okey, yang pertama yang di atas ni yang saya tanda, lilitan yang primer 30, sekunder 15. So daripada tinggi pergi ke rendah, maknanya ini ialah transformer injak turun. Okey, yang di bawah ni pula daripada primer 30, yang sekunder 60. So dia naik daripada 30 pergi ke 60. So menunjukkan naik. Jadi ini ialah injak naik. Alright. Okey. So keputusannya ialah bagi transformer injak turun, okey, mentol P tadi di primer, so dia akan lebih cerah berbanding mentol di S. Ini menunjukkan bahawa voltan tu semakin berkurang. Okey, untuk yang di bawah pula injak naik, yang di P pula dia kurang cerah berbanding di S, dia lebih cerah. Bermakna voltan itu semakin tinggi. Okey, so kita tengok lagi penjelasan. Okey, so ini ialah hasil eksperimen. Okey, yang ni kita yang atas tadi injak turun, transformer injak turun. Yang di bawah ni ialah transformer injak naik. So hipotesis yang kita uji tadi kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama dulu kita akan tengok injak naik kan. Dalam transformer injak naik, voltan sekunder output adalah lebih tinggi. Okey, jadi ini diterima dalam eksperimen kita yang menunjukkan bahawa voltan S ni lebih cerah. Mentol S ni lebih cerah. Bermakna voltannya bertambah. Okey, yang kedua pula ialah injak turun.
voltan sekunder output adalah lebih rendah. Okey, dalam eksperimen kita menunjukkan bahawa mentol S tadi kurang cerah berbanding mentol DP, menunjukkan bahawa voltan yang sekunder menjadi rendah. Jadi hipotesis kita diterima. Alright. Jadi kita pergi pula kepada fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Di Malaysia, voltan bekalan arus ulang-alik yang dibekalkan ialah 240 volt. Kebanyakan peralatan elektrik di rumah menggunakan transformer. Okay, tak semua tapi ada juga yang tidak menggunakan transformer. Contohnya alatan elektrik yang memerlukan elektrik yang besar seperti microwave ataupun ketuhar gelombang mikro, TV lama yang TV tebal yang besar tu, ataupun aircon yang lama-lama. Okey, dia perlukan elektrik yang besar, so dia tak perlukan transformer lah. Okey, tapi kebanyakan elektrik sekarang ni semuanya ada transformer. Contohnya pengecas telefon bimbit. Okey, so dalam charger ataupun pengecas telefon bimbit ni ada transformer. Tapi masalahnya, adakah transformer itu injak naik ataupun transformer injak turun? So kita nak bincang sikit. So ada dua alat yang saya nak tunjuk ni. Yang pertama sekali ialah pengecas telefon bimbit, yang kedua ialah pengecas bateri laptop. So kita boleh tahu berapa voltan di dalam pengecas telefon bimbit ni. Di luar dia ada tulis input 240 volt. Okey, kita ambil daripada mana-mana plug dalam rumah kita. So output yang digunakan hanyalah 5 volt. Maknanya dia mengurangkan voltan output. Okey, untuk bateri laptop pula pengecasnya input 240 volt, outputnya 19 volt sahaja. So maknanya daripada 240 volt dia turunkan menjadi 5 volt dan 19 volt. Maknanya dia menurunkan voltan. Jadi transformer yang menurunkan voltan ni ialah transformer injak turun. Alright. So kita pergi pula kepada penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Sebagai contoh, kotak kawalan kelajuan kipas siling, dia ada speed. Okey, ada speed 1, 2, 3, 4, 5. 1 tu perlahan, 2 tu laju sikit, nak laju lagi kita pusing kepada 5. So dalam tu ialah transformer injak turun. Okey, dalam tu ialah transformer injak turun. Jadi macam mana kita nak tahu berapa bilangan lilitan yang digunakan dalam transformer injak turun apabila kita nak setkan speed tu kepada 2 volt hingga 10 volt? Macam mana kita nak kira? So ada rumusnya. Okey, apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder untuk menurunkan voltan daripada 240 volt kepada 2 volt hingga 10 volt? So mari kita tengok apa rumus yang kita kena belajar. So rumusnya ialah nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam transformer. Susah nak faham kan ayat panjang? So kita ambil short form sahaja ataupun simbolnya, rumusnya VP per VS sama dengan NS per NS. VP itu ialah voltan primer, VS ialah voltan sekunder, NP ialah bilangan lilitan gegelung di primer dan NS ialah bilangan lilitan gegelung di sekunder. So awak hafal saja rumus ini. Okey, macam mana kaedah penyelesaiannya? Kita tengok contoh soalan yang ada dalam buku teks. Rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambung ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Berapakah bilangan gegelung sekunder NS supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? So daripada soalan ini dia beri maklumat berkenaan dengan voltan primer ataupun bekalan voltan yang disediakan ialah 240 volt dan voltan yang kecerahan normal mentol ialah 40 volt. Bilangan lilitan di primer ialah 120 dan dia nak tahu bilangan lilitan di sekunder berapa. Okay, so kita ingat balik rumus VP per VS sama dengan NP per NS. Masukkan sahaja nilai di dalam tu. VP ialah 240, VS ialah 40 sama dengan NP ialah 120 dan NS tu kita nak cari. So kalkulator matematik saja, pusing-pusing tukar-tukar. Jadi NS sama dengan 120 darab 40 per 240 sama dengan
20. Jadi bilangan lilitan gegelung sekunder NS ialah 20. Sebab itulah ni dinamakan sebagai transformer injak turun. Bilangan lilitannya daripada 120 turun kepada 20 dan dia menurunkan voltan daripada 240 menjadi 40 volt. Okey. So, next kita akan pergi kepada soalan yang saya sediakan di link di bawah. Boleh jawab. Okey, jangan lupa subscribe. Pembelajaran seterusnya ialah 6.3 penghantaran dan pengagihan elektrik. Kita nak bincang macam mana elektrik yang dihasilkan di stesen jana kuasa. Dia akan pergi ke rangkaian grid nasional, pergi ke tiang api, masuk ke mall, hospital, sampailah di rumah dan kita guna. Macam mana kaedah penghantaran dan pengagihan elektrik yang berlaku di Malaysia. Okey, jangan lupa awak kalau nak tengok video-video sebelum ni, klik di sebelah kiri dan subscribe di sebelah kanan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.